Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Wisham. Saya membuat pembentangan jurutera membantu belia dalam industri pertanian. Ekonomi Malaysia telah mengalami transformasi struktur yang ketara daripada satu ekonomi yang berasaskan pertanian kepada satu ekonomi yang pantas menuju ke taraf negara industri. Transformasi ekonomi ini telah meningkatkan kekangan bekalan sumber bagi pembangunan sektor pertanian di peringkat antarabangsa. Pembentukan pertubuhan perdagangan dunia untuk mempercepatkan liberalisasi perdagangan dan globalisasi telah menambahkan persaingan, cabaran dan peluang pasaran bagi sektor pertanian. Cabaran dalam negara pula adalah seperti persaingan ke atas sumber pengeluaran, cita rasa pengguna yang berubah, menerapkan teknologi yang masih lembab, persaingan bahan import yang lebih murah, isu persekitaran dan kelestarian sumber. Walaupun sektor pertanian menghadapi beberapa isu dan cabaran, namun sektor ini adalah penting pembekalan penjamin sektor makanan dan peluang pekerjaan, pendapatan ekspor dan penjanaan ekonomi negara. Sektor ini juga akan sentiasa relevan sebagai sumber bahan mentah untuk pembangunan industri berasaskan pertanian. Terdapat juga beberapa isu utama yang mempengaruhi sektor pertanian. Di antaranya adalah perubahan makanan masyarakat kita, persaingan di antara untuk tenaga buruh dan antara sektor ekonomi negara, kenaikan dalam nilai tanah, persaingan untuk tanah yang sesuai untuk pertanian, persaingan pelaburan kredit untuk menjanakan pembangunan pertanian. Masih juga ada kekangan struktur berlanjut dalam sektor pertanian yang memberi kesan kepada kapasiti produk sektor ini. Saiz ladang yang tidak ekonomi selain minyak sawit, pengeluaran makanan yang diusahakan oleh pekebun, aktiviti pengeluaran makanan yang secara tradisi menyebabkan penawaran yang tidak berterusan, kualiti yang rendah. Sebagai jurutera perlu menghasilkan produk yang berteknologi tinggi dalam sektor pertanian, ternakan dan akal kutu untuk menjana sumber makanan negara yang mencukupi untuk rakyat. Jurutera perlu bekerjasama dengan pegawai pendidik untuk berkongsi bidang dalam menghasilkan peralatan teknologi yang canggih untuk tujuan pendidikan, menghasilkan baka bermutu tinggi, kualiti sumber asas pertanian. Baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Firdaus bin Abdul Aziz dan akan meneruskan slide berkenaan dengan tajuk yang kami pilih pada kali ini, iaitu berkenaan dengan bagaimana kejuruteraan mampu meningkatkan keyakinan dalam kalangan belia. Seperti yang kita sedia maklum, sukan dia merupakan antara elemen penting dalam kalangan belia. Kalau kita sebutkan belia, so sukan tu sangat terkait rapat lah. So di sini saya ingin menerangkan bagaimana penglibatan mereka ni dapat kejuruteraan dapat membantu mereka sedikit sebanyak dalam segi aspek sukan. Di Malaysia, walaupun sedikit lewat, sukan ni sudah menjadi semakin popular dan dapat mendapat tempat dalam kalangan belia di Malaysia. So Kementerian Belia dan Sukan telah dengan inisiatif yang baik telah memperluaskan sektor sukan ini dalam 5 strategi yang diperkenalkan, iaitu yang pertama, membangunkan atlet untuk kecemerlangan sukan. Dan yang kedua, sukan beretika dan bertanggungjawab. Yang ketiga, akses kepada infrastruktur dan dalam sukan itu sendiri. Dan yang keempat, pembinaan ekosistem sukan dan yang mampan. Dan yang terakhir, yang kelima, ia mampu sahaja dia adalah mengawal selia undang-undang dengan tata kelola yang baik. Untuk itu, Majlis Belia Malaysia MBM telah menubuhkan satu badan ataupun jawatankuasa perubatan yang komprehensif yang khusus tertumpu kepada pemain e-sport ini dan permainan video ini
dalam kalangan belia terutamanya, bagi mengawal dan memantau tahap kesihatan para pemain, sekaligus dapat meningkatkan keyakinan kepada ibu bapa atau penjaga mereka ini dalam memberi galakan kepada mereka untuk terus berkembang dan memasuki bidang e-sport ini. Jawatan kuasa perubatan komprehensif e-sport ini ataupun dikenali sebagai e-sport Medica diterajui oleh MBM, iaitu Majlis Belia Malaysia, yang dianggotai oleh Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Sains Islam Malaysia. Mereka adalah terdiri daripada pakar-pakar perubatan, seperti contoh pakar mata, pakar telinga, kognitif, ekonomi dan psikologi. So benda ni adalah amat mustahak bagi menentukan ataupun dapat memantau kesihatan para pemain dalam e-sukan ini. Di samping itu, MBM juga perlu mempromosikan bidang keusahawanan dalam kalangan belia dengan menggunakan medium e-sport itu sendiri, di mana seperti yang kita sedia maklum, kebanyakan streamer di Malaysia ni mempunyai banyak latar belakang pendidikan. So dari situ kita dapat menerapkan tentang ilmu-ilmu berkaitan dengan perniagaan menggunakan online marketing, seperti yang boleh diterapkan kandungan-kandungan yang kreatif dalam dorang punya produk. So dapat membantu sedikit sebanyak menjana ekonomi dan kewangan dalam kalangan belia itu sendiri. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Safwan bin Abdul Khalid. Saya akan membincangkan tentang jurutera yang dapat membina keyakinan dalam belia. Aplikasi kejuruteraan dalam pelancongan dapat membantu meningkatkan keyakinan pada golongan muda. Banyak produk kejuruteraan dalam bidang pelancongan seperti kereta gantung di Langkawi telah menjadi, atau nama lain kabel car, telah menjadi penanda aras kejayaan jurutera dalam mewujudkan keyakinan pada golongan muda. Ini dikatakan demikian kerana kabel car di Langkawi adalah salah satu reka bentuk atau pembinaan yang selamat, selesa dan berdaya saing. Oleh itu, ia memberi keyakinan kepada pengguna sama ada muda maupun tua. Kereta kabel Langkawi, juga dikenali sebagai Langkawi Skycab, adalah satu tarikan utama di Pulau Langkawi, Kedah, Malaysia. Ia menyediakan sambungan udara dari Oriental Village di Teluk Burau ke puncak Gunung Macincang, yang juga merupakan lokasi Jambatan Langit Langkawi. Panjang keseluruhan adalah 2.2 km bersamaan 1.4 batu, dengan waktu perjalanan dari Pengkalan ke puncak sekitar 15 minit. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2003. Kelebihan Skycab ni boleh diperkatakan melalui kecerunan atau kemiringan antara stesen pangkalan dan stesen tengah, dikatakan sebagai yang paling curam di dunia pada sudut 42 degree. Ia mempunyai jarak bebas terpanjang untuk kereta kabel mono pada 950 meter. Apabila terdapat angin kencang, operasi kereta kabel akan ditangguhkan. Terdapat 35 gondola normal, masing-masing boleh membawa 6 orang dengan berat keseluruhan hingga 480 kg dengan kapasiti maksimum 700 hingga 800 penumpang sejam. Terdapat juga 4 gondola kaca bawah yang masing-masing memuatkan 6 penumpang dan 2 gondola VIP dengan 3 tempat duduk kulit. Gondola menempuh jarak sekitar 70 meter di atas kanopi hutan di jajaran Macincang.
Kereta kabel Langkawi siap pada bulan Ogos 2002 dengan kos RM46 juta. Dengan aplikasi kejuruteraan di dalam kabel Langkawi ini dapat memberi keyakinan atau membina keyakinan kepada orang muda di negara ini dengan hasil kejuruteraan yang selamat dan juga selesa digunakan. Di samping itu, antara hasil jurutera yang dapat membina keyakinan pada golongan muda adalah penerapan kejuruteraan di Penang Hill Railway. Tidak hanya selamat, tapi ia juga memberikan ketenangan jiwa dengan melihat kawasan sekitarnya, dan bukit-bukit hijau secara tidak langsung memberi kesan yang baik terhadap kesihatan pelancong. Penang Hill Railway adalah landasan kereta api satu bahagian yang mendaki Bukit Pulau Pinang dari air hitam di pinggir bandar Georgetown di negeri Pulau Pinang, Malaysia. Kereta api ini pertama kali dibuka pada tahun 1923 sebagai landasan kereta api, dan sistem ini diperbaiki pada tahun 2010. Jumlah masa perjalanan boleh memakan waktu antara 5 hingga 20 minit. Jurulatih kereta api bergerak terus dari stesen bawah ke puncak, tetapi mungkin berhenti di stesen perantaraan lain atas permintaan. Ini adalah aplikasi-aplikasi yang telah digunakan jurutera kita di Malaysia. Dengan hasilnya aplikasi seperti ini, ia dapat membina keyakinan dan juga memberi jaminan bahawa setiap penggunaan kejuruteraan ataupun aplikasi kejuruteraan dapat memberi keyakinan dengan binaan jurutera yang selamat dan selesa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan peranan jurutera membantu para belia dan sektor perkilangan atau pembuatan. Perkilangan atau pembuatan adalah industri yang terlibat dalam transformasi barangan, bahan atau bahan ke dalam produk baru. Proses transformasi boleh menjadi fizikal, kimia atau mekanikal. Pengilang kebiasaannya menghasilkan barangan yang untuk kegunaan awam. Mesin dan peralatan biasanya digunakan dalam proses pembuatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pesat sektor perkilangan di Malaysia. Pertama, faktor dasar atau polisi kerajaan. Kedua, faktor modal. Ketiga, faktor teknologi. Keempat, faktor buruh. Dan kelima, faktor pasaran. Peranan jurutera dapat membantu keyakinan para belia adalah sangat penting bagi sesebuah negara. Contohnya dalam bidang pembuatan, para jurutera dapat membantu serta menyumbangkan pengetahuan kepada para belia. Misalnya, pertama, jurutera boleh mendedahkan pengetahuan mengenai proses pembuatan, kaedah fabrikasi dari kebentuk alat agar dapat para belia lebih memahami kehendak sesuatu proses itu. Para jurutera dapat mengadakan kursus-kursus kemahiran supaya belia menggunakan dengan peralatan pembuatan dengan teknik yang lebih berkualiti dengan cara yang betul. Jurutera perlu memberi penerangan kepada para belia bagi menjelaskan perlunya komitmen terhadap piawai kesihatan, keselamatan dan peraturan persekitaran, terutamanya dalam keadaan sekarang wabak COVID-19. Keempat, jurutera juga boleh memperkenalkan perisian yang berkaitan dengan pembuatan seperti AutoCAD. Kelima, jurutera boleh mendedahkan para belia dengan membiasakan mengurus sesuatu projek supaya lebih mahir. Keenam, jurutera boleh melatih golongan belia ini dengan membantu menyelesaikan masalah. Oleh yang mereka akan berupaya menyelesaikan apa jua permasalahan yang timbul kelak. Ketujuh, para belia perlu dibiasakan dengan bekerja secara berpasukan, kerana dengan berpasukan
banyak kerja-kerja yang sukar dapat diselesaikan. Ke-8, jurutera juga perlu membiasakan memberi galakan dari segi komitmen, kehadiran, ketanggungjawab agar beliau dapat menambah masa untuk bekerja. Ke-5, jurutera juga dapat memberi galakan serta ganjaran kepada golongan belia agar bersungguh-sungguh untuk belajar, menambahkan ilmu pengetahuan untuk berjaya di masa hadapan. Sekian daripada saya. Baik, saya teruskan lagi slide presentation. Nama saya Muhammad Syafiq Hafizi bin Hamzan. Saya akan membentangkan peranan jurutera dalam meningkatkan keyakinan belia di peringkat kebangsaan, iaitu di Malaysia inilah. Baiklah, saya akan memperincikan lebih penting. Baiklah, peranan jurutera itu sendiri dalam sektor dari segi pendidikan ni kita boleh lihat daripada dua jenis, iaitu pendidikan secara formal dan juga pendidikan secara tidak formal. Baiklah, dekat negara kita ni terdapat kategori jurutera yang mana yang ada orang tempatan dan juga orang luar yang mempunyai kepakaran mereka yang bekerja di Malaysia ataupun kita panggil sebagai expat ataupun expatriate. Okey, dari segi education, dari segi pendidikan hari ini saya akan menceritakan yang mana peranan jurutera yang diambil daripada negara untuk bekerja di negara kita. Okey, baiklah. Seperti kita tahu, Malaysia sekarang ini berada di landasan yang tepat untuk menuju revolusi perindustrian 4.0 ataupun IR 4.0. Jadi kita perlu memperkasakan sektor TVET kita ataupun maksudnya adalah Technical, Vocational and Education Training, TVET. Okey, bagaimana? Kita lihat KPM ataupun Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga Kementerian Pendidikan Tinggi KPT telah menggarapkan beberapa garis panduan dalam meningkatkan TVET ini, dalam memperkasakan TVET ini. Baiklah, kita lihat sendiri di Malaysia ini terdapat pelbagai college, politeknik, institut kemahiran, institut latihan perindustrian, universiti teknikal, Malaysia Technical University MTUN dan juga R&D University yang mana memperlihatkan bidang kejuruteraan yang mempan. Baiklah, kat sini saya nak menyatakan bahawa Malaysia kita telah ada runway ataupun landasan tepat untuk menuju ke arah IR 4.0, maaf. Tetapi kita memerlukan satu lagi. Kita sudah ada fasiliti yang baik, kita ada tenaga pengajar yang baik, kita ada pelajar yang terbaik. Tetapi kita perlu ada satu lagi untuk sebagai penyuntik semangat kepada mereka ini semua ni, iaitu kita perlu ada mindset yang mana ingin maju ke hadapan. Ini yang tidak ada pada negara-negara lain, negara-negara yang bukan kategori negara maju atau negara dunia ketiga. Baiklah, kita mempunyai expatriate daripada luar negara seperti UK, United Kingdom, negara Uncle Sam, Amerika Syarikat, negara maju di Asia Tenggara, di Asia ni seperti Jepun, Korea. Dan kat sini kita boleh katakan boleh menggunakan mereka punya kepakaran itu untuk menjadikan penyuntik, penambah semangat ataupun nilai tambah kepada para jurutera kita ataupun tenaga separuh mahir kita sebagai petukang ataupun jurutera kita yang bekerja dalam bidang teknikal ini. Baiklah, itu dari segi secara formal lah. Kita boleh mengambil mereka sebagai serap mereka sebagai menggunakan perkhidmatan mereka sebagai pensyarah-pensyarah di universiti-universiti ataupun di sektor industri sebagai advisor in technical and tak kisahlah dalam bidang electrical ke, bidang mechanical ke, bidang civil ke. Okey, tetapi kalau segi informal kita boleh lihat bila waktu rehat, waktu meeting, recess time tu mereka boleh berkongsi pandangan, sharing knowledge, kita boleh katakan itu. Jadi kat situ kita boleh lihat perbezaan antara pemikiran mereka ini dengan pemikiran kita. Jadi kat sini saya nak katakan fasiliti sudah baik,
garis pandang sudah baik, item-item yang kita nyatakan oleh pihak kita, negara kita, kerajaan kita telah baik, tetapi untuk mendapatkan kaedah mindset ni perlu orang yang berada di sebuah negara maju. So expatriate yang datang kita kebanyakan adalah negara maju. Kita dapat lihat statistik ada 50% negara-negara yang maju telah datang memilih Malaysia sebagai tempat kedua untuk tinggal dan bekerja. Jadi itu, ambillah peluang mereka untuk mempelajari kaedah pemikiran negara maju sebagai nilai tambah kepada kita punya sektor kejuruteraan ini. Dari situ kita boleh dapat pendidikan ini amat penting dan boleh menjadi penyumbang untuk menuju ke negara maju. Kalau kita lihat, Malaysia telah menuju negara maju. Jadi untuk mendukung wawasan kemakmuran bersama 2030, kita perlu membuat pemikiran ini sejajar dengan TVET yang telah kita buat. Terima kasih.